pesan kepada anak masing-masing, pesan kepada anak masing-masing, kalaulah kami mati, mak mati dulu ke, ayah mati dulu ke, pesan kepada anak 3 benda ni. Kena pesan lah ni. Sama ada pesan kod SMS ke, WhatsApp ke, cakap mulut ke, terpulang. Nak kata supaya kita tak rugi. Sebab kita akan mati, supaya kita tak rugi. Yang pertama, pastikan pesan kepada mereka, wakaf-wakaflah, sedekah-sedekahlah, niat-niatlah apa-apa kami kebaikan apa, niat atas nama kita. Nak kata mungkin dia kerja, dia nak wakaf, waktu kita hidup dia pun niat. Takut-takut waktu kita hidup pun dia tak sedekah untuk kita tersebut, apatah lagi kita mati, dia pun tak sedekah. Waktu hidup bagi tahu, ayah dah bagi hang pendidikan dah, ayah dah bagi hang pelajaran dah, hang pun dah kerja pun elok dah. Mak hang ni bukan gaji, bukan ada, tambah orang perempuan. Orang lelaki tak apa agak ada kerja, orang perempuan tu bukan ada kerja apa. Mereka nak kumpul duit RM10 ke RM50 pun kadang tak ada duit. Sedekah mereka kok mana? Susah kadang-kadang tu. Tapi kalau anak cerdik tersebut, tiap-tiap bulan dia infakkan atas nama mak dia tersebut, ataupun dia bagi duit kepada mak dia, pandai-pandailah mak tu nak sedekah kat mana tersebut. Pesan pada anak tersebut. Yang kedua, ketika mana mak bapak tersebut nazak nak mati tersebut, pesan kepada anak-anak, perbanyakkan kalimah la ilaha illallah. Pergi kat telinga ayah tersebut, waktu dia sakit ke, sakit simple peace kat dia tersebut, ayah la ilaha illallah, ayah ya la ilaha illallah. Apa sebab? Nabi sebut man akhir kalamihi, barang siapa di akhir percakapan dia qala la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa di akhir percakapan dia mengucapkan kalimah la ilaha illallah dakhala jannah, masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Balik cuba try satu benda, homework. Buka mulut tersebut, satu-satunya kalimah, hanya menggetarkan lidah saja, bibir tak bergerak, iaitu kalimah la ilaha illallah. Selain kalimah la ilaha illallah tersebut memerlukan pergerakan bibir kita, mulut ni, bibir ni kena macam tu. Nganga mulut tak boleh sebut Muhammad, cuba nganga mulut sebut Muhammad, tak lepas. Nama bini kita ke, nama laki kita ke, tak lepas. Tapi kalau kita buka mulut tersebut, la ilaha illallah, kita boleh ucap. Dan ketika itulah waktu kita tengah nazak tersebut, kadang-kadang belah sini kanan malaikat Israel, belah ni syaitan. Takut-takut kita digoda oleh syaitan tersebut. Mungkin dengan anak kita menguatkan kalimah la ilaha illallah tersebut, kita kuat, iman kita kuat, dan kita boleh mengungkapkan kalimah la ilaha illallah. Hatta Allah pun cukuplah. Takut-takut waktu kita tengah nazak tersebut, siapa pun tak mana apa, tak membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Yang inilah yang akan membezakan husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Yang mana ulama mengatakan ketika mana nyawa di gharah, di rengkung tersebut, Allah Subhanahu wa taala telah menampakkan kepada kita alam barzakh kita, sama ada raudhatan min riyadil jinan, taman di antara taman syurga Allah Subhanahu wa taala, ataupun hufratun min hufari niran, lubang di antara lubang neraka. Sebab itulah waktu kita mati baik tersebut, tanda-tanda baik, air mata mengalir betul, dahi berpeluh. Apa ulama kata? Di antaranya adalah bila mana air mata dia mengalir tersebut, dia terharu, bukan dia sedih, dia terharu. Macam kita lah, tiba-tiba rumah jiran kita sebelah tersebut bagi Ferrari sebiji kat kita. Kita teriak kan, kita teriak terharu kat waktu tu. Kita terharu dengan pemberian tersebut. Sama juga Allah Ta'ala kurniakan syurga buat kita tersebut, kita akan mengalirkan air mata tersebut. Nak kata tu tanda mati baik. Apa sebab? Dia boleh mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Dan kalau kita tengok mati buruk pula, mata terbeliak, mengerang kuat dan sebagainya, Allah Ta'ala menampakkan alam barzah dia, hufratun min hufari niran, lubang di atas lubang neraka. Mata terbeliak, dia tak sanggup melihat siksaan-siksaan yang bakal diterima dalam alam barzah nanti tersebut. Sebab itulah sebagai anak, pesan kepada anak, perbanyakkan kalimah la ilaha illallah. Dan yang ketiga, dah mak bapak meninggal dunia dah, apa kena buat? Pastikan 4 benda tu kena buat. Mandi, kapan, semayang, kebumikan. Pastikan anak-anak buat. Bukan siapa Z. Kalau AJK masjid main tolong buat tersebut, anak tersebut, terutamanya anak lelaki, masuk dalam bilik mandi tersebut, pegang pak dia.
Nak kata pegang tangan dia, ya Allah aku, tangan ni lah pernah cari rezeki aku, tangan ni lah pernah dukung aku. Hari ni kau telah mengambil nyawa tersebut. Kau ampuni dosa tersebut. Mai kat mata sambil Tok Iman jurus ke, kita pikat muka dia, kita lak muka dia, doa kepada dia, mai kaki doa kepada dia. Takkan Tuhan bersifat dengan maha zalim tersebut. Sebagai anak yang soleh mendoakan kebaikan untuk pak dia sendiri.